Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Allah bagi pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa bangga, kita rasa bersyukur kita ni jadi umat Rasulullah. Cubalah kita timbulkan satu perasaan bersyukur aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi yang paling awal masuk syurga. Umat yang pendek umurnya tetapi amalannya panjang macam umur Nabi dulu-dulu. Nama dia Isra tu jadi nama surah. Benda yang besar dalam Quran, pertama bila benda tu disebut dalam Quran. Bila sesuatu perkara tu disebut oleh Allah dalam Quran, maknanya perkara tu hebat. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran. Makna buah tu carilah hebat. Buah tin. Sampai Allah sumpah watin wa zaitun. Allah sumpah buah tin dan buah zaitun. Tapi jarang kita makan buah tin. Yang banyak kita main 7 tin. Dulu-dulu ni, kecil-kecil lu main 7 tin. Kemudian ngumpulkan tin. Buah tin, tobat tak nak makan. Buah zaitun. Itu buah yang Allah sebut dalam Quran. Zaitun yang menyanyi, yang melakon tu Ustaz. Tu pelakon makcik oi. Ni buah zaitun. Carilah buah dia, carilah minyak dia. Ni zaman-zaman Covid ni, minumlah minyak zaitun. Supaya tekak kita elok. Ini yang saya kata tekak. Tak tahu, gatal tekak. Duk tak tahu apa, apalah minum zaitun. Cara yang ori punya. Bila turun tu melekat, disapu habis segala tekak-tekak tu. Corona ke, janti Corolla tu, duk turun. Minyak zaitun, buah zaitun disebut. Pisang disebut. Allah sebut pisang dalam Quran. Kita hina pula orang bawa pisang sembahyang Jumaat. Kau ni bawa pisang je, bawalah apple. Buah naga ke. Buah naga Allah tak sebut. Buah pisang Allah sebut. Kita duk ngutuk orang datang surah Al-Jannah ni, bawa pisang. Padahal pisang tu disebut dalam Quran. Buah yang bagus. Buah yang bagus ni tuan-tuan, elok sepanjang tahun ada. Pisang tu sepanjang tahun ada. Buatnya pisang tu setahun sekali, mampu kita. Siapa nak mega goreng pisang? Buatnya pula buah durian sepanjang tahun, tiap-tiap hari ada buah durian. Apa jadi tuan-tuan? Nasib baik pakai mask, sendawa tak bunyi. Maka Allah ni bijak, dia bagi setahun sekali 2 je buah durian. Bayangkan tiap-tiap hari dia buah macam buah kelapa. Ada je durian. Oi, kencing manis semua. Separuh surau ni ahli jemaah potong kaki. Kencing manis semua. Allah sebut tentang buah apple. Allah Ta'ala sebut tentang buah rumman, buah delima, buah anggur. Buah rumman tu pun Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu bagus. Orang panggil buah pamoga, pomegranate tu semua ni. Pamoga. Okay, kita ingat pamoga makcik tu lah. Baru dah putih. Itu pamoga. Sik baik dia sebut pamoga. Kita baru tahu, oh ni dia. Buah pamoga, buah delima. Padahal Allah sebut beratus tahun, 1000 tahun dah. Ada benda yang Allah Ta'ala sebut nama dia negeri. Negeri tu mesti bagus. Negeri yang Allah sebut dalam Quran, negeri Mekah. Malaysia tak ada. Dalam Quran rasa tak ada, Kompong tak ada. Yang Allah sebut Mesir ada dalam Quran. Ada juga yang Allah Ta'ala sebut tentang persona, manusia. Dan yang ni Allah Ta'ala sebut manusia yang baik, manusia yang jahat. Manusia yang baik Allah sebut Luqmanul Hakim. Jadikan nama surah. Nabi-Nabi, jadikan nama surah. Ibrahim, Nuh, jadikan nama surah. Muhammad, nama surah. Ada yang Allah Ta'ala sebut tentang manusia yang hebat, namanya Zulkarnain. Ada yang manusia sebut, Allah Ta'ala sebut orang tapi tak sebut nama. Dia sebut secara umum. Abu Bakar, idh huma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam ghar. Yang berdua itu ialah Nabi Muhammad dan Abu Bakar.
Ada yang Allah panggil hambanya. Nabi yang Allah panggil hambanya. Allah letakkan nabi-nabi seperti Nabi Khidir. Ada yang diletakkan nama perempuan, Maryam. Ada yang disebutkan nama Maryam sebagai jelas perempuan yang baik. Sampai ada nama surah, nama dia surah Maryam. Ada yang sebut secara umum saja, Nabi Khidir. Tak sebut pun nama dia, tapi kita faham itu Khidir. Kisahnya disebut oleh Allah dalam Quran. Ada juga manusia jahat disebut dalam Quran. Pak siapa? Sebab terlalu jahat. Nama dia Firaun. Bunuh segala orang. Firaun ni bunuh budak-budak. Dia takut budak lelaki-lelaki ni jadi nabi nak rampas kuasa dia. Ni nama Firaun. Isteri dia sendiri pun dia bunuh kat leher. Punya jahat Firaun. Jadi kalau suami akak tak apa baik, sabar Ustaz. Dia belum sejahat Firaun. Sabar sikit. Suami kita baru on. Dia Firaun. Suami kita tak ada Fir. Sabar sikit. Buat tenang, lelak. Kena dapat jahat macam Firaun, mampu kita. Ada yang disebut sebagai Qarun. Ada Haman. Disebut oleh Allah. Ada makhluk yang disebut oleh Allah. Hayawan. Jin. Ada mukjizat yang Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Quran. Dinamakan pula dalam surah nama dia Isra dan Mi'raj. Nama surah Al-Isra. Berapa banyak mukjizat-mukjizat yang dapat dekat Nabi. Tapi tak dijadikan nama Quran. Nama surah dalam Quran. Nabi belah bulan. Ada tuan-tuan surah Al-Qamar. Kemudian Nabi Muhammad depa tangan macam ni, keluar air daripada celah jari Rasulullah. Tak dijadikan nama Quran, nama surah. Nabi Nabi Ibrahim terbakar dia, tapi tak hangus dia, duduk dalam api, tak terbakar. Tak jadi nama surah. Tetapi peristiwa Isra jadi nama surah. Jadi akak-akak, setengah orang dia komplain, Ustaz, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Nanti kalau surah Al-Jannah ni dah buat, baru punya buat masjid, kalau boleh kami orang wanita, kaum ibu minta ada seorang wakil imam daripada wanita. Usul daripada Kak Tipah. Usul daripada ustaz mengurusi kita. Ini sajalah cadangan kami, sebab ustazah yang mengajar kami ni balik pada Azhar. Udah, tuan-tuan. Ya, jadi janganlah lupa jasa orang perempuan, dema pun nyumbang juga untuk pembinaan baru. Tak boleh Kak Leha, yang jadi imam orang laki-laki. Orang Islam kan adil. Kenapa laki jadi imam, perempuan tak boleh? Itu tak adil. Sebab apa dia kata tak adil? Sebab dia faham adil tu ialah 50-50. Itu adil. Awak dapat 50, awak dapat 50. Itu adil. Dalam Islam tu bukan adil. Islam meletakkan makna adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru nama adil. Kenapa saya hari ini berceramah ada mikrofon dekat muka saya? Sebab saya bercakap. Maka itu adil. Sebab tu akak-akak dengan abang-abang tak ada mikrofon. Kalau akak-akak pun ada mikrofon, saya pun ada mikrofon, adil Ustaz. Habis itu siapa nak cakap ni? Adilnya ialah saya duduk di atas, tuan-tuan duduk di bawah. Sebab apa? Sebab kami bercakap. Kalau kami duduk di bawah, tuan-tuan tak nampak. Itu nama dia adil. Tidaklah dikira adil semua dapat kerusi macam kami. Siapa nak cakap lagi? Cuma kurang adil mengikut saiz kerusi. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, adil ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Anak kita yang umur 24 makan nasi 2 pinggan. Takkan anak kita yang 2 bulan makan nasi 2 pinggan? Adil lah Ustaz. Abang dia 2 pinggan. Adik dia yang baru beranak dia pun 2 pinggan juga. Tu bukannya adil. Tu bangang nama dia, tuan-tuan. Bukan maknanya perempuan boleh jadi imam atas alasan laki-laki imam. Mesti adil.
Tak, itu tanggungjawab. Adil bagi laki-laki, engkau kuat, kau jadi imam. Engkau gagah, engkau jadi imam. Engkau tak beranak, engkau jadi imam. Engkau tak ada haid, engkau jadi imam. Engkau tak ada nifas, engkau jadi imam. Itulah adil. Perempuan jadi imam. Makcik haid, tak kira, jadi imam juga. Kan tu bodoh nama dia. Orang laki-laki dia tak ada haid. Jarang kita tengok senarai bertugas imam. Cuti haid. Ada kan tak? Imam Dasuki. Ada tulis tu. Cuti haid. Ada tuan-tuan. Haji Dola. Cuti. Mengandung. Beranak. Nifas. Taubat lahum. Tak ada. Bayangkan kalau tok-tok imam semua bersalin. 4 imam cuti. Imam Dola mana? Dia dah dalam wad. Level room sekarang ni nunggu masa beranak tu. Haji Ipin. Dia dalam pantang. Nampak? Kan pelik hidup tuan-tuan. Tengah-tengah sembahyang imam lari kat depan. Waktu sujud. Sembahyang Jumaat tu. Penuh sesak ni sembahyang Jumaat. Punya lama makmum sujud. Bilal angkat kepala. Udah tak ada. Kata Bilal. Rupanya imam dah lari. Petang jumpa imam. Kenapa engkau tinggalkan kita orang tengah sembahyang, Mam? Ya Allah. Tengah-tengah sujud dia datang. Tak tahu ke nak datang hari ni. Bulan ni cepat 4 hari pula. Tak tahu sebab apa. Tuan-tuan tak geli ke dengar dia, tuan? Sebab itu Allah Ta'ala ni, dia adil. Laki-laki tak ada masalah tu. Jadi imam. Engkau pemimpin, kau jadi imam. Tetapi tidaklah orang perempuan ni dianiaya pahalanya. Dikurangkan pahalanya. Tetap sama saja pahala dia. Mulianya Al-Quran ni. Cuba tengok pada orang perempuan. Satu surah nama dia An-Nisa. Surah An-Nisa. Khas untuk orang perempuan. Surah perempuan An-Nisa. Dia tak ada surah rijal, tak ada. Surah laki-laki, tak ada. Surah perempuan. Panjang pula tu. Surah di antara yang paling panjang dalam Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panjang tu. Segala hukum dalam dia banyak. Ada satu lagi surah nama dia Maryam. Hebat. Masya Allah. Sebab tu orang perempuan jangan duk rasa kita ni apa malang nasib kita. Dah lah beranak je rojanya. Habis tu takkan nak bagi orang jantan beranak. Susah. Kalau dua-dua beranak macam mana? Suami isteri. Kahwin-kahwin 4 bulan, abang. Siapa antara kita yang mengandung abang? Itulah abang pun susah hati. Lawyer-lawyer abang ni. Tak payah susah hati yang akan mengandung perempuan. Macamlah kita tanam pokok nangka. Bila besar pokok tu, tak tahu jadi apa pokok ni. Durian ke nangka ni, tak tahulah. Engkau bodoh buat apa dan kau tanam pokok nangka, nangka lah dia. Itu nama dia fitrah. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan Isra' dan Mi'raj pada nama surah. Mukjizat letak nama surah. Hebat tuan. Yang kedua, di mana kehebatan dia? Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Allah bagi pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa bangga, kita rasa bersyukur kita ni jadi umat Rasulullah. Cubalah kita timbulkan satu perasaan bersyukur aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi yang paling awal masuk syurga. Umat yang pendek umurnya tetapi amalannya panjang macam umur Nabi dulu-dulu. Semayangnya 5 waktu tapi pahalanya macam 50 waktu. Sama macam dulu-dulu. Diberikan keampunan. Sak-sak ampun, sak-sak ampun. Allah ampunkan dosa macam-macam. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid, duduk belajar ni, Allah ampun dosa. Satu langkah naik darjat. Satu langkah kaki menghapuskan dosa. Satu langkah memberikan satu pahala. Ni umat Nabi Muhammad punya istimewa. Tapi itu makcik fikir, Ustaz. Makcik rugi dia tak dapat apa pagi ni. Kenapa? Makcik naik kereta. So, tadi Ustaz kata melangkah. Tak apalah makcik, lain kali jalan kaki lah.
Dia seksi 24 datang jalan kaki sini. Dah Allah bagi kereta, naiklah. Itu langkah tu sebagai satu perumpamaan. Makin jauh kau datang, makin susah kau datang, makin banyak dosa kau dihapuskan. Allah Ta'ala hapuskan dosa banyak, tuan-tuan. Bersedekah. Ni, kita nak sedekah untuk surau kita. Kita nak sebelum kita mati, tuan-tuan, surau tempat kita bersemayang, ya, tempat kita beribadat ni, kalau boleh aku nak tengok siang. Dan kalau aku mati nanti, mudah-mudahan salah satu benda yang tolong aku dalam kubur ialah wakaf kita. Berapa banyak, tuan-tuan, malaikat duk minta ampun pada kita. Minta ampun. Kemudian Allah bagi satu bulan khusus untuk bulan pengampunan. Nama dia Ramadan. Bulan maghfirah.